Ada banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan orang tua-tua. Yang pertama-tama yang selalu kita highlight adalah intellectual impairment, yang kita panggil nyanyuk kan. Intellectual impairment maksud dia apa? Keupayaan dia untuk menggunakan otak dia dah makin menurun. Keupayaan berfikir, keupayaan dia untuk bertindak, belajar perkara baru menurun. Tak semua orang, tapi secara general otak dia makin mengecil, makin susut. Otak dia makin susut. Yang keduanya mata, telinga, semua ni akan ganggu. Kan, mata dan telinga akan ganggu. Kemudian sistem pembuangan air kecil dan pembuangan air besar juga terganggu. Kan, akan terganggu. Kadang-kadang benda-benda ni bila sampai orang tua-tua dia tak boleh nak kontrol. Kadang-kadang benda-benda ni. Jadi kadang-kadang benda ni yang menyebabkan kita rasa jenuh nak jaga orang tua-tua ni. Kan, kalau kita ada teknik, ada skills, ada ilmu, boleh manage. Kan, boleh manage benda-benda ni. Kemudian tidur. Selalunya orang tua-tua akan mempunyai masalah sleep cycle. Tidur dia ni tidur yang kadang-kadang tak ada kualiti dah. Dia tak jerak tidur dia. Kan, selalunya dia tak tidur dengan good quality. Tak ada, orang panggil apa, REM sleep dia panggil. Rapid Eye Movement Sleep tak ada. Jadi depa ni tidur sat-sat dia bangkit. Kemudian dia punya immune system dia makin rendah. Sat-sat dia demam, sat-sat dia kencing, dia sakit, kencing kotor, dia sakit, dia demam kerap. Sebab apa? Immune system dia makin rendah. Kemudian yang kita nak bincang hari ini adalah tentang pergerakan. Yang tu yang kritikal. Sebab apa? Dalam pengalaman saya, banyak, terutamanya orang lelaki. Orang lelaki ni dia biasa bergerak. Sepanjang daripada dia boleh kira umur, boleh berjalan tu, dia aktif berjalan. Tiba-tiba bila ada dia mai satu masa pergerakan itu terbatas. Kerana faktor tua, contohnya dia kena tak boleh nak bergerak sangat dah, dia duduk kat rumah. Oh, dia bila start dia tak boleh nak bergerak tu, benda-benda lain semua pakai rumpun mai. Bermula dengan tak boleh nak bergerak. Dia immobility, dia tak bergerak dengan cergas. Dia slow, dia jatuh, dia patah, dia apa-apa je. Lepas tu mai adik-beradik yang kononnya pandai sangat ni nak jaga dia. Kata apa? Lah ni abah tak suruh pergi mana? Abah duduk rumah ya. Abah hantar je apa benda yang abah nak. Dia pergi beli. Jadi bapak dia duduk dalam penjara rumah. Tak pergi mana-mana dah. Sebelum ni pergi mana? Pergi masjid, pergi pasar malam, pergi jumpa kawan dekat kedai, sembang. Lepas ni duduk rumah, tak pergi mana-mana. Anak nu mai hantar ni, jadi tak boleh berjalan ni menyebabkan masalah. Memang kita tahu dia ada masalah mobility, pergerakan, tapi dia akan datang masalah yang jauh lebih besar daripada tu kalau kita tak urus dengan elok awal-awal. Bila kita tak bergerak, kita kena faham, kita yang bergerak ni, darah akan mengalir dekat kulit-kulit, semua akan mengalir. Bila kita duduk selama sejam, kita lenguh, betul tak? Kita kena bergerak kat ni. Sebab apa? Sensor dalam badan tu dia kata apa? Dia dah tak berapa selesa, kita akan bergerak. Orang tua-tua yang stroke, yang kena stroke, dia nak bergerak susah. Dia sendiri nak bergerak tu susah. Sebab apa? Dia kena stroke. Jadi dia lenguh serupa kita aja. Tapi dia tak boleh bergerak. Dia nak kena minta orang tolong gerakkan dia. Pusing badan dia ke kanan, pusing badan dia ke kiri, ke depan, ke belakang. Tapi dia tak boleh buat sendiri. Kalau kita tak faham benda ni, kita akan tengok, nampak bapak okey tu, tidur elok dah, tak bergerak apa pun okey. Kan? Kita duduk tengok jerli kot dalam bilik, nampak okey, tak ada apa, napas elok lagi. Kan? Duduk kira main ayat napas ni, kan? Tak boleh. Dia kena bergerak. Dia tengok, dia kena pusing ke kanan, pusat kena bergerak, dia kena circulation kena berjalan ke kulit tu. Kalau tidak apa, dia akan jadi satu condition yang ramai orang tua-tua kena, dia panggil pressure sore. Selalunya dekat bahagian yang badan kita akan berat tu, selalunya dekat bahagian punggung, belakang. Dia duduk terlentang tu, dia akan, kulit tu akan nipih, terkoyak dan akan dia start. Terutama orang-orang tua-tua yang memang kita kata istilah dia bedridden, tidur dia tidur. Orang tua-tua kena stroke, kena apa-apa dia tidur kita pun tak faham, dia kena bergerak. Dia kena duduk. Walaupun memang susah sikit, kita nak angkat dia bagi duduk. Tapi sangat penting benda tu. Sebab apa? Bila dia tak bergerak, dia akan ada masalah satu persatu.
satunya kulit akan terjejah. Kemudian muscle, otot-otot, sendi-sendi makin mengerah, dia kerah, dia dan akhirnya dia akan kecil. Otot dia makin kecil, jadi kekuatan makin menurun. Daripada hari tu okey, nampak otot dia ada, dia boleh gerak elok. Tak guna, dia makin kecil. Lah ni dia nak bergerak, nak berjalan pun susah. Sebab apa? Kita masa awal-awal tu tak plan cara macam mana kita nak urus dia. Jadi dalam hal ni, dalam konteks ni, bila kita tiba-tiba kita tengok tahun lepas mak kita boleh berjalan elok, tahun ni tiba-tiba nampak dia slow, dia nampak tak berapa boleh berjalan. Dulu dia boleh berjalan tanpa perlu apa-apa, dia berjalan cergah. Lah ni dia tak serupa tu dah. Sebab apa? Kekuatan dia makin menurun. Kita kena faham benda ni. Mak kita ni bila dia makin tua, kekuatan makin menurun. Kita kena cepat-cepat bertindak. Kita kena encourage dia. Paling sukar, langkah pertama, yakinkan mak kita kata apa, ataupun ayah kita, orang lelaki susah, dia nak guna walking aid. Oh, dia tak mau. Dia kata malu kat orang. Nak guna walking aid, tongkat kan, dia kata malu kat orang. Ish, bukanlah kita bincang sampai peringkat sampai apa guna kerusi roda. Dok, dia ada banyak lagi step tu. Tapi kita nak kena bincang dengan dia apa, supaya dia keep aktif. Kadang-kadang dia kerana malu tak mau guna walking stick ni, tongkat ni, tak mau keluar rumah. Salah. Tak apa. Kita bawa dia pergi supermarket, bawa tongkat dia boleh berjalan slow. Dia biasa main masjid, tak apa main dengan tongkat, main dengan walking frame. Dia boleh naik. Sebab tu lah ni masjid pun alhamdulillah, tengok masjid kita pun dia ada ramp, dia ada tempat ramp dia. Semua tu adalah untuk apa? Bagi orang tua-tua kita, dia biasa 40 tahun, 50 tahun dia biasa main masjid. Kita take masjid out of his context life dia, miserable dia. Dia tak jumpa suasana masjid, dia down. Dia biasa dengar azan, tengok orang main masjid. Kita letak benda tu, kita keluarkan kehidupan masjid ni daripada hidup dia, dia down. Walaupun dia tak berjalan secergah dulu mungkin dia main tiap hari ke masjid. Tak apalah, dah dia kurang sikit. Dia main 2 kali seminggu. Okey, 2 kali seminggu kita plan. Dia guna apa? Apa-apa yang boleh membantu dia. Walking frame, dia ada macam-macam. Jadi adik kita, anak-anak, alert benda ni, pakat dengan adik-beradik, beli yang berpatutan. Jangan beli cokil sangat kan? Beli yang patut, yang nampak okey kan? Nampak kemas, high end sikit, hadiah kepada dia. Tak apa, lepas tu bawa dia jalan, bawa dia pergi taman, vision park ke, main masjid. Dia boleh, lama-lama dia pun biasa. Memanglah minggu pertama, minggu kedua tu duk rasa orang duk tengok dia. Kita biasa, kita duk sembang orang tua-tua, dia kata memanglah rasa malu. Lama kelamaan dia biasa. Kita kata accept bahawa dia perlu pertolongan dalam berjalan. Banyak tempat kan kita tengok, walaupun dekat masjid kita pun kita tengok perlu kepada exercise. Senaman orang tua-tua. Masyarakat Cina ni dia suka buat tai chi. Benda tu bagus. Tai chi slow movement, tapi dia mobilize the joint, stretch the muscle. Kita jarang buat benda-benda ni. Buat exercise. Kalau masjid boleh anjur, lagi terbaik. Seminggu sekali, lepas hari Sabtu ke apa kan, orang tua-tua pakai kumpul main ni, kita buat exercise supaya apa? Mudah. Orang tua-tua jadi, masa tu dia jadi aktiviti yang ditunggu-tunggu oleh orang tua-tua. Hari Sabtu pagi lepas main subuh, main breakfast ke apa sikit ni, lepas tu dia main buat exercise, senam aerobik orang tua-tua. Oh, terbaik. Dia jadi social gathering, exercise, dia jadi nutrition pun bagus. Breakfast dengan healthy. Oh, yang bagus. Sebab apa? Dia kena ada social interaction. Dulu sibuk dengan kerja, sebahagiannya adalah social interaction. Otak berjalan, berkembang, tengok benda-benda hijau, udara segar. Ni duduk dalam rumah, tak nampak muka apa dah. Kalau pergi keluar, jumpa kawan-kawan, jumpa kawan baru, benda ni sangat bagus. Jadi kita kena make it mesra orang tua-tua. Walaupun orang tua-tua tu main terkedek-kedek dengan dia punya walking frame, tak apa, bagus kan? Boleh berdiri 5 minit pun jalan, okey, good enough. Bagi dia berdiri 5 minit. Banyak senaman-senaman orang tua-tua kalau dekat hospital kita buat, supaya ada yang kita kata yang bahagian khusus, macam mana nak buat joint mobilization, supaya laxity, joint tu boleh bergerak. Kadang dia akan kerah, kita tak guna dia akan jadi kerah. Kepada kita yang mungkin ada kemampuan dan tahu macam mana nak access, refer fisioterapi. Tahu fisioterapi, ya dia tahu macam mana nak advise, nak menasihati kaedah exercise, kaedah pergerakan untuk orang tua-tua. Kemudian occupational therapist, dia ada occupational therapist. Dia boleh guna alat-alat tertentu untuk membantu orang tua-tua ni yang mungkin ada masalah dari sudut pergerakan dia, tapi dia boleh still menggunakan alat-alat bantuan. Semua ni ada.
Dia ramai puak-puak yang kita kata ditrain, cuma kadang-kadang kita tak tahu je. Langkah pertamanya saya sarankan tuan-tuan pergi ke klinik kesihatan. Habaq apa pun selalunya dia akan ada kaedah jalan macam mana nak bawa.